TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan apa dia? Yes, Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. Dah vaksin dah? Kalau yang belum lagi, cepat-cepat daftarkan diri anda untuk vaksin, okey? Baik, jadi ingat kita belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP sentiasa. Ini dia. Memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter dan kerap cuci tangan, okey, dengan gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Baik, kita tahu semalam kan bermulanya Sukan Paralimpik Malaysia, jadi sama-sama kita doakan kejayaan atlet-atlet Paralimpik dan tak lupa juga untuk calon-calon SPM ni 2021 tinggal lagi beberapa bulan saja. Sabar, jangan rasa gugup, jangan rasa nervous semua tu, sebabnya kalau murid-murid yang mengambil mata pelajaran produksi reka tanda ini, anda cukup bertuah. Sebab apa? Kerana guru ini cukup berpengalaman dan memang hebat orangnya. Siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Yap, itu dia pengalaman mengajar selama 26 tahun. Kita bersama dengan Cikgu Salihuddin. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Ini, Cikgu, saya ada satu soalan lah, Cikgu. Kan? Kita lari sikit daripada mata pelajaran kita ni. Ada soalan. Bukan, Cikgu. Saya tengok profil Cikgu tadi kan. Okay. Pengalaman sebanyak 26 tahun, Cikgu. Yeah. Tapi Cikgu nampak muda, Cikgu. Apa rahsia dia, Cikgu? Payah nak jawab tu. Awak kena tanya tu. Tak apa, nanti kita sembang terpinjal lagi. Kita ceria kan selalu. Okay. Nampak kena sentiasa ceria-ceria. Okey, Cikgu. Sebelum kita nak berkenalan dengan sekolah pilihan hari ini, Cikgu. Yeah. Kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu untuk ke sini kita lakukan sanitasi. Boleh ke, Cikgu? Boleh. Silakan. Okey, mari, Cikgu. Okay. Baik, dekat atas meja ni sudah ada pun gel pembasmi kuman. Jadi Cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu. Okey, sudah. Okey, dan diikuti dengan saya. Baik, insya-Allah kita doakan agar Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID-19, Cikgu. Amin. Okey, baik, seperti yang saya katakan tadi, kita nak berkenalan pula dengan pelajar-pelajar hari ini, Cikgu. Yeah. Sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ni anak-anak murid Cikgu, betul? Betul. Datang daripada jauh, Cikgu. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Kuantan, Pahang. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang je jawab, Cikgu. Yang lain tak nak jawab ke? Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita nak berkenalan dulu dengan abang yang dia punya mic tu macam ada lampu merah tu. Silakan. Okey. Assalamualaikum, nama saya Zafar Nasrobi Halim. Saya daripada Sekolah SMK Seri Mahkota. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang polis raja Malaysia. Terbaiklah. Tuan, apa khabar, Tuan? Okey, seterusnya Fatma. Betul ke Fatma namanya? Betul. Okey, sila perkenalkan diri anda. Saya Nur Fatimah Nasya binti Syed Abdullah Saimi dari SMK Seri Mahkota. Cita-cita grafik designer. Grafik designer. Memang ada kaitan, Cikgu, dengan mata pelajaran yang kita nak belajar sekejap lagi ni. Dan seterusnya yang pakai tie segak bergaya. Siapa nama? Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Cikgu dan Abang Akmal. Saya Muhammad Fakir Hafizi bin Oslan. Saya bersekolah di SMK Seri Mahkota. Cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota tentera. Anggota tentera. Okey, terbaiklah. Alright, seterusnya yang langsir merah, headphone pun merah. Siapa namanya? Assalamualaikum. Nama saya Nur Anis Najihah binti Zaidi. Saya dari Sekolah SMK Seri Mahkota dan cita-cita saya ingin menjadi seorang cikgu. Okey, baik. Baik, saya nak tanya kepada Fatimah lah kan. Pandangan awak tentang mata pelajaran ini. Ada yang mengatakan, senanglah Abang Akmal ambil mata pelajaran ini. Betul ke Fatimah?
Betul. Itu saja? Betul. Panjangkan sikit. Sampai ni belajar mata pelajaran produksi reka tanda dapat mengasah idea dan daya fikiran menjadi lebih kreatif apabila mencipta sesuatu reka bentuk. Itu dia. Terima kasih Fatimah. Ni pelajar perempuan lagi satu tu boleh juga tak bagi pandangan anda mengenai mata pelajaran ini? Saya sangat suka mempelajari mata pelajaran produksi reka tanda. Okey. Kerana ianya melatih saya berfikiran kreatif dan minda saya dapat berkembang dalam melahirkan idea-idea baru. Ya. Okey, baik. Alright, alang-alang ni cikgu. Kita pun ada bersama dengan Nurul Ifa ni. Ifa, Assalamualaikum Ifa. Ifa? Itu dia Ifa. Okey, tak apalah. Mungkin ada masalah teknikal sedikit lah cikgu kan. Jadi itu dia antara murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Cikgu, sebelum kita nak berhenti rehat ni lah kan cikgu. Saya pun nak tanya juga kepada cikgu sendiri mengenai mata pelajaran produksi reka tanda ni. Apa objektif pembelajaran kita hari ini cikgu? Baiklah. Untuk hari ini kita akan fokuskan kepada mata pelajaran modul 4. Okey. Modul 4 papar tanda. Papar tanda. Jadi ada terdapat 4 papar tanda yang kita akan khususkan untuk menjawab soalan SPM lah. Okey, itu dia papar tanda. Betul cikgu Ya, papar tanda. Okey, jadi kalau nak tahu apa yang kita akan belajar di dalam papar tanda itu, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 20 berapa cikgu? 21. Cantik, selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Kita dah tahu dah gurunya siapa, murid-muridnya siapa. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, jom kita nak belajar ni cikgu macam mana kita nak tackle bagi mata pelajaran produksi reka tanda bab papar tanda. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Murid-murid serta guru-guru yang menyaksikan Sukses SPM 2021. Okey. Baiklah, untuk itu saya ingin recall ataupun membuat uji kaji ataupun buat ulang kaji untuk subjek untuk mata pelajaran produksi reka tanda modul 4. Baik. Modul 4 papar tanda. Ya. Okey. Kalau lihat di sini murid-murid akan dapat menyaksikan beberapa hasil. Hasil ini dihasilkan oleh murid-murid. Papar tanda yang terdapat di sebelah saya ni. Okey. Jadi sebelum terhasilnya papar tanda ini, dia akan melalui pelbagai proses. Jadi untuk menghasilkan papar tanda, dah tentulah murid-murid perlu mengetahui maksud. Maksud papar tanda setiap yang ada di sebelah saya ni, dan juga bagaimana mengenali jenis-jenis papar tanda dan juga bagaimana lakaran ataupun proses untuk menghasilkan papar tanda yang ada di sebelah saya ni. Baik. Okey. Jadi untuk itu saya lebih suka untuk menjelaskan bagaimana perkongsian saya terhadap tip-tip. Saya cuba berkongsi tip-tip dan cara untuk menjawab soalan lah. Okey, mari kita sama-sama saksikan ataupun bersama saya untuk menjawab soalan.
Alright, ini dia cikgu. Okey. Boleh ke cikgu? Boleh ya. Aha. Okey, mata pelajaran vocational produksi reka tanda ya, kertas 1 ya. Perlu ingat kod dia 7405 ya, kertas 1. Ya, bahagian A membawa markah 60 ya. Bahagian A membawa markah 60 ya, jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan 45 minit ya. Okey, berikut adalah SP ataupun standard pembelajaran yang berkait rapat dengan soalan-soalan yang akan kita kemukakan ya. Jadi kalau dilihat di sini keempat-empat ya, papan tanda ni berkait rapat, ada persamaan ya berkenaan dengan SP dia, iaitu menyatakan maksud papan tanda, menjelaskan jenis papan tanda semburan cat, menyesuaikan peralatan dan bahan yang diperlukan menghasilkan papan tanda ya. Jadi kalau lihat di sini persamaan, setiap papan tanda ni ada persamaan dia ya. Jadi di sinilah kita akan membina soalan yang berkait rapat dengan soalan-soalan yang akan kita kemukakan ya. Jelas ya. Okey, lihat ya, satu soalan pertama. Soalan yang dibina adalah merupakan soalan terminologi ya, terms ya. Ya, soalan yang bermaksud terminologi di mana soalan yang menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan maksud ya, nama dan juga jenis dan juga mana lah ya, makna iaitu kalau lihat sini soalan pertama, nyatakan maksud papan tanda larik. Ya, maksud ya, soalan untuk terminologi dia akan bertanyakan tentang maksud ya. Okey, jawapannya papan tanda larik ialah papan tanda yang dihasilkan dengan melarik imej atau pengurufan pada permukaan panel. Selain itu, ia menggunakan alatan pelarik secara manual atau bantuan komputer. Ya, ini soalan yang ditanya dan jawapannya kenalah lengkap ya, sebab soalan yang berbentuk terminologi ni mestilah lengkap supaya mendapat markah yang penuh. Ya, sebab itu digalakkan murid-murid ya mengingat ya, untuk tajuk ini mesti ingat dan hafal ya bagaimana untuk menjawab soalan yang berbentuk terminologi. Okey, tapi cikgu, contohlah sekiranya kalau murid-murid menjawab soalan yang berupa bentuk macam ni kan, jawapan dia tidak lengkap maupun kurang lengkap lah cikgu kan. Jadi dari segi pemarkahan tu macam mana? Sebab saya nampak dia soalan ini 1 markah cikgu. Ya, betul. Ya, jadi walaupun 1 markah ya, murid kena jawab dengan lengkap ya. Saya bagi contoh ya. Macam Akmal pernah kan menjawab soalan masa perpiasaan dulu SPM ya, dalam paper mata pelajaran sejarah. Okey. Sejarah merupakan soalan-soalan yang berbentuk terminologi, kena tepat. Betul. Ya. Katakanlah kalau ditanyakan bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan. Tahu tak? Ni kalau tak tahu ni, Masya Allah, semestinya lah cikgu 31 Ogos 1957 cikgu. Ya, betul. Tapi kalau jawapan dia 30 hari bulan Ogos 1957, betul atau salah? Semestinya salah cikgu. Walaupun 1 hari ya, 1 hari je kurang, tetapi tetap salah ya. Samalah dengan soalan ini. Ya, dia kena tepat. Sebab itu kita galakkan murid ya menghafal lah ya, menghafal sebab markah 1 bukan bermaksud kalau murid tak dapat hafal kurang markah 1 tapi ya tak apa, tapi kita galakkan murid menghafal lah ya. Baik. Supaya walaupun 1 markah mereka dapat markah yang penuh. Okey. Seterusnya ya, nombor 2, soalan yang kedua, jadual 1 menunjukkan pelbagai papan tanda ya. Ini adalah pelbagai papan tanda. Okey. A, B, C dan D ya, papan tanda setiap satu, papan tanda vinyl, papan tanda semburan cat, papan tanda akrilik, papan tanda larik ya. Ini mengikut jadual 1.
padankan dan tuliskan maksud bagi setiap papan tanda yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Ya. Okey, untuk soalan nombor 2. Siapa boleh jawab? Anak murid saya. Siapa tu? Cikgu, saya cikgu. Okey, Fakrul silakan. Okay. Jawapan dia ialah D, A, B dan C. D, A Okey, kita D. tengok. dan Dan C. C. Okey, D, A, B dan C. Okey, tepat sekali ya. Tanya Fakrul. Okey. Kalau lihat di sini, ia mewakili setiap papan tanda. Kalau lihat D, papan tanda larik, A, papan tanda vinyl, B, papan tanda semburan cat dan C, papan tanda akrilik. Ya, mengikut pada penyataan papan tanda. Okey. Soalan seterusnya. Okey, nombor 3, peralatan dan bahan berikut digunakan untuk menghasilkan papan tanda. Kalau lihat A hingga I ni adalah peralatan dan bahan ya untuk menghasilkan papan tanda. Ya, ini pelbagailah ya. Okey, soalan dia, kelaskan peralatan dan bahan itu mengikut fungsi yang betul dalam menghasilkan papan tanda dengan menulis A sehingga I pada ruang jawapan. Ya, maknanya kita kelaskan. Ni dalam bentuk pengkelasan, kita kelaskan. Maknanya kita murid kena kenal peralatan tu dan kelaskan apakah fungsi setiap alatan tersebut. Khas untuk papan tanda larik dan khas untuk papan tanda semburan. Ya, siapa boleh jawab untuk soalan ini? Ya. Mungkin Fatma? Siapa boleh jawab? Fatma boleh ke Fatma? Silakan. Fatma, Assalamualaikum. Ya. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey, boleh jawab soalan nombor 3 ni? Jawapan dia tanda larik. Kalau saya rasa B lah cikgu. Salah satunya juga untuk papan tanda larik kan? Boleh Fatma? Atau mungkin ada kawan yang lain nak tolong Fatma untuk menjawab soalan ini? Saya boleh. Silakan. Saya papan tanda larik G. Okey. Sekejap. E dekat papan tanda semburan. Anis. Sekejap. Saya tak nampak. Minta maaf. Tak apa. Mungkin cikgu boleh bantu? Okey. Okey. Kita lihat jawapan dia ya. Tak apa. Terima kasih Kita lihat. Anis. Okey, papan tanda larik ya. Okey. Papan tanda larik B, G dan I. Kalau lihat sini B ya. Alatan ni apa ni? Gun ni ya. Glue gun ya. Kemudian G Dan ya, juga alat solder dan I I. iaitu alat konektor ataupun sambung ya, alat nyambung wire. Ya, kalau untuk papan tanda semburan ya, dah diberi E iaitu zinc ya. Zinc, kemudian A adalah spray gun ataupun tabung takung untuk spray gun. okey. Dan H pula adalah gunting untuk mengunting zinc tadi. Okey ya, jelas ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Soalan 4 ya. Berikut adalah fungsi bahan dan kerja pembuatan papan tanda larik ya. A hingga D adalah bahan-bahan ya, fungsi bahan untuk membuat papan tanda larik ya. Ini pun soalan dalam berbentuk pengkelasan ya. Kita kelaskan setiap peralatan dan bahan tersebut untuk kita tengok fungsi dia ya. Padankan fungsi itu dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan ya. Kalau kita lihat jawapan dia ya, D ya. Ini adalah gambar untuk kesan pencahayaan ya. D ni adalah untuk kesan pencahayaan. Ya, kemudian A menyambung wire LED dan punca kuasa elektrik ya untuk sambungan wire. Ya, dan B adalah pelapik panel, tapak panel ya. Ini adalah untuk membuat dia punya tapak ya, tapak menggunakan
akrilik berwarna. Ya, dan akhir sekali C, membuat kemasan pada panel akrilik. Maksud di sini, di akhir tu kita nak kemaskan panel tu menggunakan kertas pasir. Ya. Okey. Jelas Itu ya? dia. Baik. Okey, seterusnya. Soalan 5, jadual 2 adalah alatan yang digunakan untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Okey. Baik. Kalau lihat ni, A hingga F adalah jadual bagaimana untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Sama juga soalan dalam bentuk pengkelasan, kita kelaskan alatan tersebut untuk kita tengok bagaimana untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Alatan dia diberi. Kemudian, mana satukah proses untuk memotong zinc dan mana satukah proses untuk menyembur cat pada zinc? Ya. Okey, siapa boleh jawab untuk soalan ni? Ada siapa boleh jawab? Saya nak cuba cikgu. Okey, silakan. Silakan Anis. Jawapannya ialah proses memotong zinc adalah kikir dan pita ukur, dan proses menyembur cat pada zinc adalah pistol semburan dan kompresor angin. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, tepat sekali tanya Anis. Okey ya. Proses memotong zinc mesti menggunakan kikir dan juga dah tentulah gunakan pita ukur. Ya, kita nak ukur ketepatan dia ya. Kemudian proses menyembur cat pada zinc dah tentulah pistol semburan yang saya sebut tadi, spray gun ya, dan dah tentu kena ada kompresor ya, alatan dia untuk menyembur ya. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada SP yang seterusnya ya. Kalau dilihat SP yang seterusnya, soalan-soalan dia lebih mencabar ya. Soalan-soalan dia dibina dengan lebih mencabar. Kalau sebab apa? Kita lihat SP dia lebih kepada bertanyakan proses ya, proses bagaimana nak menghasilkan setiap papan tanda. Ya. Bagaimana melakar, bagaimana kita nak menganalisa dan seterusnya mengilustrasi lakaran menggunakan TMK, teknologi maklumat dan komputer. Dan akhir sekali kita akan gabungkan setiap ini untuk dijadikan hasil yang terakhir. Ya, okey. Jadi kalau lihat di sini SP, setiap papan tanda ini adalah sama. Ya, kalau lihat sini sama. Jadi kita boleh tanyakan ataupun kita bina soalan. Ya, boleh saya teruskan soalan yang seterusnya? Okey, silakan. Kalau lihat soalan nombor 6, ya, Raja 3 menunjukkan langkah kerja memotong akrilik secara manual yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah soalan berbentuk urutan. Ya, urutan tu dia kena betul lah, ya. Mana satu yang mula, yang mana satu yang terakhir. Itu masuk urutan ya. Okey. Ya, gambar diberi A, B, C dan D. Ya, kemudian ditanya A, B, C dan E adalah langkah kerja memotong akrilik yang tidak mengikut urutan. Baik. Ya? Berdasarkan Raja 3, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan yang diberi. Okey. Untuk soalan nombor 6, siapa murid saya yang boleh jawab? Saya, cikgu. Okey. Ifa is back. Ifa, silakan. Silakan Ifa. Ini Anis. Ni Anis. Ni Ifa. Sorry lambat tadi. Tak apa. Abang maafkan. Silakan Ifa. Cikgu, jawapannya ialah C, D, A, B dan E. Okey. Yakinnya kamu. Kita lihat ya jawapannya. C, D, A, B dan E. Tepat sekali. Wah. Okey, tanya Haifa. Okey, itu dia. Jadi cikgu, kita dah tengok dah beberapa contoh soalan di bahagian A cikgu kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan lihat juga soalan-soalan seterusnya cikgu. Betul. Kalau nak tahu apa antara soalannya selepas ini dalam Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Itu dia, kita ada pelbagai jenis papar tanda. Betul cikgu kan? Betul. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Antara salah satunya jenis papar tanda yang ada ni, di depan saya ni ada dua papar tanda cikgu. Cuma saya nak tahulah, yang ini jenis apa dan yang ini jenis apa cikgu? Ya. Kalau yang Selamat Hari Guru ni cikgu. Okey. Mak, kalau nak tahu, kedua-dua tu adalah papar tanda larik. Papar tanda larik Papar cikgu tanda larik. Kalau lihat cara ataupun teknik yang dibuat tu, dia kena larik lah. Ada peralatan dia untuk menghasilkan papar tanda tersebut. Ini memang percuma untuk saya kan cikgu, untuk buat balik? InsyaAllah boleh balik. Okey, terima kasih. Okey cikgu, jom kita nak tengok contoh-contoh soalan bagi mata pelajaran produksi reka tanda ni cikgu. Tadi kita berhenti di soalan nombor 6. Silakan cikgu. Okey, soalan nombor 6 tadi murid murid saya Ifah telah pun menjawab. Okey, boleh cikgu tanya jawapan Ifah tadi untuk langkah 1 C D A E cuba terangkan maksud ataupun dia punya langkah-langkah tersebut. C itu apa, D itu apa cikgu kan? Ya. Boleh Ifah? Ifah, Assalamualaikum. Ya. Termenung apa tu? Line slow. Okey, tak apa. Jangan sebut itu sekarang. Tak apa. Okey, silakan Ifah. Kenapa awak pilih langkah 1 tu C, langkah 2 tu D, langkah 3 A, langkah 4 B dan juga langkah 5 tu E? Okey. C adalah proses kerja mengukur dan menanda. Okey. D adalah proses memotong akrilik. Okey. Kalau A? A adalah proses mematahkan akrilik pada hujung meja. Okey. Kalau B? B adalah proses mengelas atau meratakan tepi akrilik dengan pengikir. Dan terakhir sekali, E itu apa? E. Dan akhir sekali, E adalah proses menanggalkan kertas pelindung akrilik. Ya. Tanya tepat sekali ya. Hebatnya itu dia kamu. Okey maknanya setiap gambar tu ada maksud dia Maknanya jelaslah murid boleh menyusun dengan baiklah dan mereka faham apa maksud di sebalik gambar itu cikgu kan? Ya, benar. Apa proses yang tengah dilakukan. Okey. Okey, kita boleh teruskan? Boleh cikgu, silakan. Okey, soalan nombor 7. Raja 4 menunjukkan proses kerja memotong akrilik. Ni gambar dia, proses memotong akrilik. Okey. Berdasarkan Raja 4 dan pernyataan kerja, tandakan betul bagi langkah kerja yang betul dan pangkal pada yang tidak berkenaan pada ruang jawapan. Lihat pernyataan kerja. Okey. Kalau lihat pernyataan kerja ini, jawapan dia okey betul, salah dan betul Okey, kenapa dia salah? Okey, memotong garisan tanda dengan menggunakan pisau grafik Untuk memotong akrilik ini tidak menggunakan pisau grafik lah, pisau pemotong akrilik lah Pisau grafik ni dia punya fungsi dia lain. Baik. Yang salah seterusnya membuka lapisan pelindung hadapan. Sebelum kita lakukan pemotongan tak perlu dibuka dahulu takut calar. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Raja 5 menunjukkan sebahagian kerja menghasilkan papar tanda vinyl. Lihat ni tugasan dia ataupun gambar. Berikut adalah penyataan langkah kerja memindahkan vinyl pada permukaan akrilik yang betul dan tidak berkenaan. Ini pernyataan langkah kerja. Jadi murid kena pilih yang betul sahaja. Okey, berpandukan Rajah 5 dan pernyataan langkah kerja, pilih serta tulis langkah kerja memindah vinyl pada permukaan akrilik yang betul pada ruang jawapan. Okey. Kalau lihat sini, siapa yang boleh jawab untuk soalan ini, murid saya? Siapa boleh jawab? Boleh angkat tangan? Okey. Kita minta Fakrul, boleh ke Fakrul?
Okey, kalau lihat ini jawapan dia. Okey ya. Okey, ruang jawapan. Okey. Silakan Fakrul. Boleh? Fakrul, silakan. Fakrul dengarkan suara saya. Kalau dengar, angguk. Tak dengar, giling. Dengar. Okey. Cikgu tu tak nampak soalan tu. Tak nampak soal. Okey. Patut tak nampak. Okey. Okey, pilih jawapan yang betul Fakrul. Silakan. Nampak kot. Okey, nampak. Okey. Cikgu, tak payah biasa yang jawab. Siapa tu? Zafran. Okey, silakan Zafran. Okey, jawapan ni ialah 1. Melekatkan pita pemindah pada vinyl yang telah dipotong. Yang kedua, meratakan vinyl dengan menggunakan skuji. Okey. Yang ketiga, menyembur air sabun pada permukaan panel akrilik. Baik. Yang keempat, meletakkan reka bentuk vinyl ke atas permukaan panel akrilik. Dan yang terakhir sekali, menanggalkan vinyl setelah dipotong dengan menggunakan mesin pemotong. Ya, tepat sekali ya jawapan dia. Ya, kalau lihat sini. Okey. Tepat sekali ya. Kalau lihat sini saya nak fokus kepada yang salah ya. 2 yang salah iaitu yang ni dan yang ini pula. Ya, kalau lihat menggunakan cecair tina untuk membersihkan permukaan akrilik supaya bersih dan berkilat. Ya, menggunakan fungsi tina ni tidak sesuai untuk membersihkan sebab dia jenis bersifat mengakis jadi rosaklah hasil kerja murid dan begitu juga menampak warni menggunakan perekat semburan pada akrilik menggunakan perekat semburan ni tidak perlu sebab warni ni dah ada dia punya pelekat je. Baik. Okey, jelas ya. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan 9 Raja. Okey, Raja 6 menunjukkan sebahagian kerja membuat reka bentuk papar tanda akrilik menggunakan teknologi maklumat dan komputer. Ni rajah dia. Okey, task dia ataupun tugasan dia A, B, C dan D adalah penyataan langkah kerja menghasilkan imej dan penghurufan dengan berbantukan komputer yang tidak mengikut urutan. Masih lagi soalan yang tidak mengikut urutan Okey, ni adalah penyataan langkah kerja kalau lihat A, B, C dan D penyataan kerja yang tidak mengikut urutan berdasarkan rajah 6 susun penyataan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dengan pada ruang jawapan. Okey. Cikgu, sebelum anak murid cikgu ni menjawab bagi soalan yang berbentuk urutan ni kan cikgu kan. Kalau setiap kalilah kalau murid jumpa bentuk soalan urutan ni cikgu, dia ada teknik tak cikgu untuk kita memudahkan meletakkan yang mana satu, langkah 1, langkah 2 sehingga langkah-langkah seterusnya cikgu. Amal rasa soalan urutan ni mengelirukan ke? Saya rasa kalau mereka tak faham betul-betul dia punya proses dia, dia akan jadi keliru cikgu. Betul. Tak tahu mana satu nak letak yang A kah, yang B nya kah. Baik. Saya bagi satu metafora Okey. ataupun andaian yang ringkas. Okey, baik. Okey, saya ada dapur, saya ada kuali, saya ada minyak dan ada telur. Kemudian agak-agak Akmal, mana satu kita nak mula dulu kalau kita nak masak telur? Kita pecahkan telur dulu cikgu. Okey. Kita pecahkan telur. Ini nampak sangat saya tak selalu masuk dapur ni cikgu. Pecahkan telur tak standby kuali ke letak dulu. Kita kena letakkan kuali kat dapur cikgu. Nampak tak? Kita mesti buat tersusunlah. Pertama mungkin kita letak kuali kita di dapur. Kemudian kita hidupkan api. Kemudian baru kita pecahkan telur. Nampak tak proses tu? Itu dimasukkan urutan. Murid mungkin nampak je punya tugas, kata tugas tu, kerja tu dah ada, ataupun dia punya bahan dah ada, tapi kita kena faham mana satu dahulu dan mana satu kemudian. Itu dia tip dia. Bagaimana nak jawab soalan urutan. Okey. Baik. Jadi cikgu pun dah bagi tips kan? Okey, siapa nak jawab untuk soalan ini? Saya.
Siapa tu? Oh, Fatimah. Okey, silakan. Jawapannya ialah C, E, A, B dan D. Okey, kita lihat jawapannya. Ya, C, E, A, B dan D. Okey, tepat ya, tanya Fatimah. Ya, kenapa C? Dah tentu kena buka dulu. Ya, kalau Akmal tengok kena buka dulu. Ya, lepas buka barulah kita tentukan saiz. Ya, sebab dia berkaitan dengan penggunaan komputer. Kita on dulu komputer. Okey. Ya, kita tentukan saiz dan seterusnya A, ya, mereka bentuk imej dah. Mereka bentuk imej. Dan seterusnya B, ya, menanda dan memotong vinyl mengikut saiz yang ditetapkan dan akhir sekali barulah kita potong vinyl. Ya, itu adalah proses yang terakhir. Okey ya, jelas ya? Boleh. Okey. Lihat soalan seterusnya. Ya. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B ni agak sukar sikit ya. Dia memerlukan jawapan kebat ya, dan memerlukan jawapan murid ya, supaya apa yang mereka pelajari ya, apa yang mereka faham ya, dia apply balik ataupun dia menulis baliklah jawapan-jawapan tersebut. Sebab soalan bahagian B ini kebanyakan soalan-soalan yang menguji kemahiran dan pengetahuan sedia ada mereka. Ya, kalau lihat ya bahagian B, maka dia 40 markah ya. Okey, jawab semua soalan. Masa yang dicadangkan 75 minit ya, berbanding dengan bahagian B ya. Ini lagi lama 70 minit sebab memerlukan memikir ya soalan yang harus kita murid memikir ya. Okey, lihat. Ya, lihat soalan pertama ya. Raja 1 menunjukkan kerja menyembur cat pada panel zinc carbon. Ya, masih lagi berkenaan dengan papan tanda ya. Ya, semasa kerja semburan itu berlaku, didapati kesan semburan tersebut tidak sekata dan seimbang. Ya, ini Raja dia masa dia buat projek ataupun buat kerja menyembur tu, hasil kerja dia tidak menarik. Ya, ada kecacatan ataupun dan sebagainya. Ya. Kalau lihat di sini, tas dia atau soalan dia berdasarkan Raja 7, jelaskan 3 punca situasi itu berlaku. Ya, kenapa kesan semburan tak sekata dan seimbang itu berlaku. Ya. Seterusnya, terangkan cara untuk mengelakkan situasi itu daripada berlaku. Dan seterusnya, kena pasti peralatan yang digunakan untuk kerja kemasan pada kesan potongan zinc carbon. Ya. Ya, kita lihat jawapan dia. Okey. Jelaskan 3 punca situasi itu berlaku. Kalau lihat di sini, ya, cat tidak ditapis sebelum dituang ke dalam takung semburan, ya. Kemudian jarak semburan semasa semburan terlalu dekat, bancuhan cat dengan tina tidak sekata. Ya, bahagian B pula kita dapatkan jawapan dia di sini, kemudian kita perbetulkan di bahagian B, ya. Sebagai contoh, tadi tidak ditapis, kita beritahu cat perlulah ditapis supaya cat yang telah beku ada kotoran atau berketul boleh menyebabkan kesan semburan tersekat-sekat. Okey. Seterusnya jarak antara spray gun mestilah ada jarak dia 15 hingga 30. Ya. Dan seterusnya bancuhan cat dengan tina mestilah seimbang. Ya, jadi kita bagaimana nak elakkan, ini adalah dia punya tugasan je. Dan akhir sekali, kena pasti peralatan yang digunakan untuk kerja kemasan pada kesan potongan. Ya, ini dia tanya berkenaan kerja kemasan. Jadi setiap carbon ataupun zinc yang telah dipotong ya ada tajam lah ya, mungkin boleh luka pada jari murid ya. Jadi bagaimana nak buat kemasan, ya, dia perlukan guna kikir besi ataupun mesin pencanai. Ya. Okey, jelas ya Akmal? Jelas ya. Okey ya. Okey, soalan seterusnya. Soalan berupa aplikasi. Aplikasi ni maknanya melukislah ya, kita apply apa yang mereka telah belajar. Anda menerima tempahan untuk menghasilkan papan tanda semburan cat untuk sebuah syarikat pengantaran barangan. Okey, kita berikan penghurufan, kita berikan imej, 2 imej ni. Kemudian murid kena reka ataupun lakarkan
berpandukan kepada imej-imej yang kita beri. Okey. Berdasarkan Darjah 8, lakarkan hasil kerja imej dan pengurufan bagi syarikat itu. Dan B menyatakan 2 langkah keselamatan yang perlu diutamakan semasa kerja semburan lakukan. Okey cikgu, jangan jangan tekan jawapan dia cikgu. Faham dulu, hadam betul-betul soalan yang baru saja cikgu ada sebutkan tadi, betul cikgu? Betul. Jadi kepada murid-murid di rumah yang mengambil mata pelajaran ini, kalau tahu jawapan dia, okey sabar dulu sebab kita nak berhenti rehat. Kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Okey, tadi cikgu dah tunjuk dah soalannya cikgu kan? Ya. Dah tahu apa jawapan dia. Siapa nak jawab? Murid-murid kat rumah angkat tangan. Ramai. Okey. Cikgu, ramai tahu jawapan dia cikgu. Ya. Okey, ini cikgu nak suruh siapa yang jawab ke cikgu? Ke cikgu nak tunjuk terus jawapan dia? Saya tunjukkan ya, Okey. sebab soalan berbentuk aplikasi ni dia agak sukar lah. Baik. Dia memerlukan kemahiran ataupun kreativiti murid. Jadi saya terangkan saja bagaimana nak dapat markah yang penuh. Iya, tapi Okey. saya rasa cikgu kan. Ni saya nampak Anis nak jawab lah cikgu. Dia hebat ni Anis ni. Boleh ke Anis jawab soalan terakhir ni? Saya pasti anda boleh. Boleh Anis? Soalan terakhir Anis. InsyaAllah. Okey, silakan. Kita kena saya tak nampak sangat soalan tu. Okey. Ada siapa-siapa nampak tak soalan tak ini? jelas. Atau ada sesiapa yang nak jawab? Okey, bagi nampak. Okey. Silakan. Tadi tak jelas. Okay. Soalan A ya. Okey, lakarkan hasil kerja tu kita boleh gabungkan gambar, imej gambar lori tu Okey. dengan gambar kilat Okey. dan tulisan diletakkan di atas atau di bawah. Ya, okey. Betul tu. Alright. Ya, tapi kita lihatlah bagaimana penyusunan tu ya supaya nampak lebih kreatif ya. Yap. Okey, kita lihat ya. Boleh cikgu, silakan. Ya, silakan. Tengok ya bagaimana susunan dan aturan untuk reka bentuk lakaran. Okey. Ya. Ya, seperti Anis ya tadi berkata bagaimana susunan perkataan ya, perkataan disusun ya, kemudian imej-imej yang ada yang diberi kita olah balik ya, kita kekalkan imej tersebut supaya tidak kurang satu pun ya, supaya kita menggunakan sepenuhnya ya. Baik. Kalau kita lihat diberi ada 3 kan, 1, 2 dan 3 imej kilat ya. Kemudian perkataan tadi dia tulis dengan font ataupun jenis huruf yang biasa saja, tetapi dengan cara kita nak sampai, cara kreativiti kita olah perkataan kilat tu, mungkin perkataan kilat tu kita besarkan ya. Dalam pengurufan tu kita ada jenis huruf yang condense ataupun expand ya. Jadi dari sini kita pergunakan ya, pergunakan huruf tersebut kita expandkan ya supaya nampak lebih fokus ya kepada perkataan kilat, dan perkataan express ni kita boleh kecil sahaja tetapi nampak lebih jelas ya, menggunakan warna hitam kita nampak jelas ya. Kemudian kita gantikan ya dengan perkataan huruf I tadi kita hilangkan, kita masuk satu huruf ataupun imej kilat tadi ya, kita menggantikan huruf I tadi ya, walaupun hilang huruf I tapi masih lagi boleh dibaca ya kilat tu, perkataan tu.
Kemudian kita gabungkan pula dengan imej truk ni ataupun kenderaan ni, ya, kita gabungkan supaya gabungan ini kita nampak padu, padat, ya, tidaklah dia terasing antara satu sama lain. Itu tujuan dia, ya. Tujuan dia supaya lakaran dan kreativiti yang kita hasilkan itu nampak, ya. Kita pergunakan imej dia dan penghurufan tadi. Okey. Ini adalah faktor-faktor ataupun markah-markah yang diberi. Dia beri penekanan kepada pengurufan, leka letak imej, warna, kreativiti dan kemasan. Ya, dia mewakili 8 markah tadi. 8 markah. Okey, dan seterusnya B, 2 langkah keselamatan. Ya, masuk keselamatan tu semasa kita melakukan semburan, ya. Kita mestilah memakai topeng keselamatan. Betul. Okey. Seterusnya memastikan peredaran udara sekeliling dalam keadaan baik. Ya, maknanya open air lah, ya. Nanti tersesak pula nafas kalau kita sembuh dalam keadaan bilik yang tertutup. Ya. Kemudian pastikan saluran angin ditutup semasa memisahkan peralatan daripada hos. Sebab apa? Kalau tidak hos tu akan menendang sebab ada angin lagi. Ya, okey. Jelas ya, Mak dan anak murid saya? Jelas ya? Faham semua? Okey. Okey. Ifah menyangguk. Okey. Jadi cikgu, ini rumusan apa yang cikgu nak berikan kepada anak-anak murid cikgu? Baik. Okay, secara keseluruhannya, ya, murid mestilah menguasai dan memahami sepenuhnya setiap modul. Ya, ini sangat membantu. Ya, murid mesti memahami ataupun menghafal modul-modul yang mereka pelajari. Ya, sebab apa? Setiap modul yang kita belajar, ya, mestilah kita ingat, ya, supaya apa yang kita pelajari, ya, dapat kita menjawab soalan SPM nanti. Ya, seterusnya memahami dan mengingati proses ataupun langkah kerja setiap pentaksiran yang dilaksanakan. Ya, ini sangat penting. Setiap kerja yang murid buat, ya, seharusnya ingat. Ya, maknanya proses tu mereka ingat untuk berbekalkan menjawab soalan SPM nanti. Ya, walaupun tak perlu membaca, tetapi proses pembuatan tu untuk menghasilkan setiap produk ni, dia ingat. Ya, langkah kerja bagaimana, proses kerja macam mana, dia tahu. Jadi boleh dia menjawab soalan-soalan SPM. Ya. Okey, seterusnya memahami dan membaca kehendak soalan dengan teliti. Itu sudah tentulah. Ya. Kalau kita tak baca terus jawab, maknanya dah tentu jawapan tu disalah-anggap ataupun memang salah jawapan yang diberi, ya. Tapi kena fahamlah, ya. Kita kena baca betul-betul, faham kehendak soalan, ya, dan barulah kita jawab. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Salihuddin. Ingat, apa-apa pun faham betul-betul apa yang ditanya soalan itu, cikgu, kan? Membaca kehendak soalan. Itu kata yang sering diungkapkan oleh cikgu-cikgu di luar sana. Jadi terima kasih banyak Cikgu Salihuddin di atas perkongsian tersebut, dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota Kuantan Pahang, dan juga murid-murid di luar sana yang bersama dengan kita daripada jam 5 petang tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, stay safe and all the best. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye. Didik TV KPM